Jadi malam ni saya nak mengajar, selain daripada yang korban, yang apa, marilah kita korbankan juga kita punya masa kita untuk melakukan beberapa ibadah pada bulan Zulhijjah ini. Apa ibadahnya? Ada satu kitab, Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Ashfiya. Ini bagus kitab ini. Yang mana dalam kitab ni dia banyak memberi nasihat-nasihat. Ini susunan Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfahani. Dia ada kitab tu ada satu, dia susun satu pesanan daripada Yahya bin Mu'az bin Ja'far Ar-Razi. Ini seorang ulama masyhur, biasa orang panggil Abu Zakaria Ar-Razi rahimahullah. Dia beri satu nasihat yang begitu bijak sekali. Dan nasihat ni walaupun dah umur lebih dari 1100 tahun, tapi masih boleh kita apply dalam suasana sekarang ini. Katanya, dawa'ul qalbil khamsatu asya, qira'atul Quran bitafakkari, wa khala'ul batni wa qiyamul layli, wa tadarru'u 'inda as-sahar, wa majalatus salihin. Kata dia, jadi lapar, jiwa tenang. Dan banyak ibadah yang kita rasa susah nak buat akan jadi senang nak buat. Pertama kata dia, qiraatul Quran bitafakkari, baca Quran dengan berfikir maksud-maksudnya. Wa khala'ul batni wa qiyamul lail. Yang kedua, banyakkan puasa sunan bonang. Ni saya suka nak kongsi ni. Sunan bonang, orang sini sebut sunan je terus berdiri dia tak boleh tengok sunan-sunan Wali Songo ini. Sunan Bonang ini salah seorang daripada Wali Songo. Ini saya nak kongsi dengan adik-adik yang muda ya. Saya fahamkan sini ramai orang Jawa. Kita kalau daripada keturunan Jawa, kita kena bangga. Walaupun kita ini ialah sekarang dah duduk Semenanjung ni dah jadi Melayu lah. Kita tak kira dah Jawa ke Bukit ke Banjar, kita tak kira dah. Tapi kalau kita kaji akar kita bangga kerana Islam masuk ke tanah Jawa itu dengan cara yang bukan senang. Pengorbanan yang luar biasa sekali. Tuan-tuan, Wali Songo ni satu kita hormat dia. Dia berjaya Islamkan tanah Jawa. Itu bukan satu kerja senang. Susah tuan-tuan, kita nak Islamkan perumahan kita sangat susah berkembang di tanah Jawa. Tak macam di Semenanjung Malaysia dan Sumatera, senang saja. Turun di pasar itu Islam semua. Tanah Jawa paling susah. Ada beberapa catatan sejarah yang rasmi. Catatan dinasti Tang. Di China punya rekod. Islam masuk ke Kalinga. Kalinga ni di Jawa. Masihi. Maknanya sezaman dengan era peralihan kuasa daripada Sayyidina Ali ke Muawiyah. Jadi Islam tu masuk begitu awal. Tapi adakah bila Islam masuk ke Kalinga, bermakna orang Jawa sudah Islam? Tidak. Islam dia masuk. Islamkan tanah Jawa ketika itu. Orang Jawa zaman itu punyalah tanah Islam. Dia bunuh semua keluarga yang daripada Parsi yang Muslim. Tinggal 200 keluarga saja. Jadi sultan-sultan yang Muslim di tanah Arab, di Parsi, murka. Orang hantar baik-baik, dia pergi bunuh semua. Mereka kirim wali-wali, awliya. Mereka kirim Syekh Tamu Ali bin Syakir bin Syekh Bakir, atau orang kamu panggil Syekh Subakir, abad ke-10. Syekh Subakir ni orang Jawa segan sebab dia banyak sakti. Dia orang minat lah, dia macam saya cakap sembung sikit, boleh terbang. Mana ni dia nak magic, boleh alih botol ke sini. Semua dia minat tu. Bawa keris, berdiri keris, dia suka lah. Dia dengar dia ceramah. Magic-magic ni dia suka. Tapi dia berdakwah, Islam tak juga masuk. Islam tidak pernah berkembang, tak mendapat sambutan daripada warga pribumi. Berdasarkan rekod rasmi, Marco Polo pernah lawat Perlak. Perlak ni dekat Aceh tahun 1292. Kemudian dalam catatan dia, di Perlak ketika itu yang Islam Cina saja. Orang tempatan tak Islam. Dia marah dengan kita. Siapa mu'alaf sebenarnya? Kita orang. Kita orang lagi awal Islam tahun 1200. Memang mengakui lah. Dan maksudnya yang Islam hanya orang Parsi saja. Parsi sama Cina. Orang tempatan memang tak pernah Islam. Aku pergi ke Surabaya. 1000 keluarga Muslim, semua Cina. Orang tempatan
Dia buat hal dia, tak minat pada Islam. Ni anak cucu datang dengar ceramah ni berapa ribu tahun baru jadi macam ni. Dulu dia tak minat pun. 30 tahun kemudian, 1433, Cik Ho pergi lagi ke tanah Jawa. Kali ni dia bawa satu orang penulis, dia nama Mahwan dia buat satu rekod. Ada rekod asli nama rekod. Mahwan mengatakan bahawa sepanjang utara Jawa Muslim, tapi hanya Cina dan Arab saja. Tak ada orang tempatan yang anut Islam. Maknanya tuan-tuan, sejak tahun 674 Islam masuk ke Kalingga sampai 1433, tahun lepas Cik Ho datang, ada satu orang ulama, dia ni wali lah, dia datang dengan keluarganya. Tapi berbeza versi. Ada yang kata dia datang dari Champa. Champa ni Vietnam Selatan. Namanya Syekh Ali Samarkandi, Syekh Ibrahim Samarkandi. Dia datang dengan dua anaknya, Ali Murtada dan Ali Rahman. Syekh Samarkandi ni disinggah di Tuban. Tuban ni di desa Gesik Arjo, Kecamatan Palang. Dan dia berdakwah di sana, dia meninggal di sana. Anak-anaknya pindah ke Mojopahit. Anak yang sulung dilantik jadi Raja Pendeta ataupun Menteri Agama di Gresik. Anak dia yang kedua jadi imam besar di Surabaya. Yang jadi imam itu namanya Raden Rahman, atau orang panggil Sunan Ampel. Sunan Ampel, dia yang melahirkan Sunan Bonang, Sunan Derajat dan putera-putrinya. Dan daripada dia lah melahirkan anak-anak murid Sunan Giri, Raden Fatah, yang akhirnya membentuk satu institusi namanya Wali Songo. Jadi Wali Songo ni dibentuk 30 tahun selepas kedatangan Sunan Ampel. Yang ajaibnya adalah 40 tahun lepas dakwah daripada Wali Songo, datang satu orang pengkaji sejarah nama Tome Pires. Tome Pires datang tahun 1513. Dalam rekod rasmi dia mengatakan sepanjang pantai utara Jawa seluruh penguasa dan adipati Muslim. Seluruh adipati, penguasa-penguasa adalah Muslim. Tahun 1522 100% penduduk pribumi Muslim. Orang jadi heran, macam mana datang ulama ini 40 tahun dakwah, tukar orang Jawa jadi Muslim. Oh, ini dia heran betul. Kita berdakwah, yalah, dakwah TV, YouTube, macam-macam. Sana masjid sini, forum sana, forum sini. Berapa hasil yang kita dapat? Nak mengislamkan jiran kita yang non-Muslim pun belum tentu lagi. Je sana sini. Begitu susah sekali. Apa rahsia? Adik-adik yang santri-santri ambil pelajaran. Wali Songo ini dia ubah peradaban. Akar Majapahit tapi cirinya Muslim. Jangan jadi Arab celup-celupan, teruskan jadi Jawa. Jangan malu jadi Jawa. Kenapa nak jadi Arab? Oh, kami sunat. Serban dengan topi Jawa sama saja fungsinya. Serban dengan tanjak sama saja fungsinya. Serban dengan destar sama saja fungsinya. Tapi sebab umum orang datang masjid semua pakai kopiah, siapa berani pakai tanjak? Apa yang jauh bangkuan-kuan kenapa? Pelangkon. Berapa orang berani pakai? Saya tak pernah jumpa lagi. Oh, dia kata nak ikut sunnah. Serban itu bahasa Parsi, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab panggil imam. Dan destar itu pun bahasa Parsi juga. Jadi apa masalahnya? Destar, serban. Apa sifat serban? Menutup kepala dan mengikat. Apa beza belakon dan juga tanjak? Kan sifatnya menutup kepala dan mengikat. Sama je sifat. Pakaian dalam Islam, pertama syaratnya kata Nabi, jangan tak menutup aurat. Yang kedua, jangan menjumpai perempuan. Tuan-tuan sekalian, masa era Demak ada dua kelompok. Kelompok Gusti dengan kelompok Kaulo. Kalau Gusti ni dalam keraton, tuan, bangsawan. Kalau Kaulo ni luar keraton. Kaulo ni zaman sebelum Islam, dia tidak ada hak milik. Rumahnya milik keraton, anaknya milik keraton. Anytime boleh diambil atau dikorbankan. Lalu datang Sunan yang 9 ini, dia ubah struktur masyarakat. Jangan kita berpecah belah, kita bersatu. Dia panggil, dia yang memperkenalkan istilah
masyarakat. Tuan-tuan, masyarakat bukan dicipta oleh orang Melayu. Itu Wali Songo cipta, Sunan Kalijogo. Masyarakat ini daripada bahasa Arab musyarakah. Kita bekerja bersama-sama. Jadi dia dah didik masyarakat supaya kerja jangan berpecah belah. Tapi maaf tuan-tuan, bukan senang untuk nak Islamkan orang Jawa, khususnya daripada segi nak menurunkan diri mereka tu ke bawah. Payah. Maaf tuan-tuan, di sini kalau yang masih boleh berbahasa Jawa, saya ada buat research jugalah. Ada satu kajian akademik pernah dibuat di kampung tuan-tuan. Berapa orang di sini, berapa persen yang masih boleh cakap Jawa, itu dah berapa persen saja. Itu ada data dikeluarkan. Berapa persen yang masih boleh orang cara kodoto soal kodoto Jawa, itu lagi. Yang muda-muda semua nada, jangan cakap Arab semua, Jawa Arab. Jawa dah habis, dah hampir tak ada lagi. Kalau kita tengok Jawa, bahasa dia, dalam bahasa Jawa tidak ada perkataan kalah. Jawa hanya ada perkataan menang, mati. Dia takkan kalah. Macam mana tuan-tuan Sunan Kalijogo nak mendidik masyarakat yang tak nak kalah? Dia nak dua je, menang, mati. Kalau dia pergi berlawan, sama dia menang ataupun mati. Seri lagi tak adanya. Seri tak ada. Jadi Sunan Kalijogo ajar, jangan kita bukan kalah, kita ngalah. Ngalah itu daripada Wali Songo. Ngalah. Kenapa ngah? Ngah tu kan kalau bahasa Jawa menuju. Ngalas pergi ke hutan, ngawan pergi ke atas. Kalau ngalah, menuju Gusti Allah. Kita ngalah, bukan kalah. Dia boleh terima itu? Boleh terima. Memang payah tuan-tuan. Dulu kalau kelompok Gusti digelarkan dirinya ulun. Kalau orang biasa, kulo ataupun kaulo. Memang dulu begitulah. Sebab itu bahasa kita ni semua bahasa menunjukkan kita hamba. Contoh, kita gelar diri kita saya. Saya itu kan sahaya. Sebab itu orang kampung mana pernah sebut saya, kawan, hamba, ambo, hamba. Dia takkan kata saya tu hamba, hamba sahaya. Kalau hamba, ambo, hamba Allah. Itu panjanglah sejarahnya. Contohnya kat aku pula, orang tua-tua pula lah cakap, ya saya tu okey. Dia cerita dulu. Jadi Wali Songo diubah daripada ulun, sama ada panggil ingsun, aku, ulun ataupun ulil. Jadi ingsun tuan-tuan pernah dengar kan? Ingsun. Tapi saya ingat orang Jawa dah kurang dah gunakan ingsun ni, dah tak ada lah. Mungkin bagi yang non-Jawa pernah dengar perkataan ingsun? Tak pernah dengar. Kalau niat ingsun mata kaji semar ngising, tu pernah dengar kan? Itu ingsun. Tapi ni saya nak share. Sebut Piramli dia tak boleh, dia mesti nak syarah dulu. Yang Piramli buat mantra itu, niat ingsun mata kaji semar ngising, itu asalnya ajian ingsun amatak ajiku. Itu kan kalau orang kampung kita ada bacaan untuk mengamalkan jurus. Ini ilmu warisan leluhur daripada nenek moyang dulu. Dia asalnya niat ingsun mata kaji semar ing ising. Sahaja aku amalkan jurusku semar yang boleh menidurkan. Ini kategori dalam ajin semar. Dia sejenis mantra pelet. Kalau orang Melayu kita panggil ilmu pengasih lah kalau kita sekarang. Dia kalau jenis ajian semar masam, dia boleh menyebabkan senyum macam-macam. Tapi Piramli ni dia cerdik. Dia takut peminat dia kalau hafal nanti semua pandai jampi semua. Jadi dia adjust sikit tajwid dia. Dia kalau betul-betul diamalkan, tuan-tuan nak kebal pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatek haji taming wajah kelambi kusi kuning sekilan segelok kedele ototku kawat basi balungku wesi kulitku tembaga dagingku wajah kap kerkep perukut kena belang wajah inting makan-makan. Amalkan, itu boleh jadi kebal tu. Tapi Piramli dia tukar. Patut niat ingsun mata kaji semar ing isin. Dia tukar. Niat ingsun mata kaji
Semar ngising, kan jadi lain. Maknanya niat ingsun, niat aku, mata kaji pergi mengendap semar ngising, orang berak. Jadi tukar pula. Sudin pun jawab, rampung ngising, semar tilem. Lepas berak tidur. Yang masa kasih baba lupa mantra, iso ngising, semar ngising, iso ngising. Nah itu kalau cakap kalau tak makan. Ini kebijaksanaan Biromli.